Baik, itu dia tadi laporan daripada Nurul Husna. Dan untuk berbicara lebih lanjut mengenai sambutan ulang tahun ke-70 RTM ini daripada perspektif kalangan akademik, apa pandangan beliau yang mungkin turut mengikuti perjalanan RTM sejak dahulu? Kami bawakan ke studio pada hari ini Profesor Dr. Azizul Halim Yahya, Dekan Fakulti Komunikasi dan Pengajian Media Universiti Teknologi MARA UiTM Shah Alam. Terima kasih Prof kerana sudi untuk hadir bersama kami pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum kerana sudi menjemput saya bersama untuk berita pada pukul 1 tengah hari ini. Baik Prof, insya-Allah. Dan Prof sudah pasti mengikuti RTM sejak dulu lagi, dan buat permulaan mungkin Prof boleh berkongsi sedikit bagaimana Prof sendiri melihat perjalanan transformasi RTM ini. Memangnya RTM ini adalah satu-satu saluran daripada dahulu lagi, di mana saluran itu hanya ada satu. Malah saya mula menonton RTM sejak mula tahun 60-an dahulu. 60-an? 60-an, 63, 65 dahulu, waktu kecil lagi. Hanya dengan satu saluran sahaja. Sehinggalah ianya dipaparkan dengan warna pada tahun 1978 kalau tak silap saya. Jadi di situ saya boleh nampak perkembangan RTM sehingga pada hari ini memang tidak kurangnya, makin lama peningkatannya begitu meningkat dengan siaran-siaran yang berkualiti dan sebagainya lah. Begitu saya lihat. Itulah Prof membesar bersama dengan RTM Prof. Sehingga kini telah berusia lebih kurang 54 tahun. Ya. Baik Prof, pandangan Prof mengenai tema yang diangkat pada kali ini iaitu setia bersama membina negara. Tepat pada masanya, ya, di mana RTM sebagai yang kita ketahui adalah satu saluran kerajaan yang memiliki tanggungjawab untuk memastikan bahawa rakyat sentiasa bersama kita, setia. Dan dengan setia itulah akan menjanjikan pada saya lah kestabilan negara dan juga kemakmuran negara ini. Dengan perkataan setia itulah yang diharapkan. Jadi saya lihat bahawa dengan tema yang diberikan kali ini tepat dengan kedudukan keadaan semasa kita sekarang ini. Baik Prof. Selain daripada tema pada hari ini, dan saudara, ini adalah kebenarannya. Jika dulu mungkin RTM satu-satunya pilihan penonton, namun kini terlalu banyak saluran lain termasuklah media sosial. Ini hakikatnya Prof. Dan ini bermakna RTM perlu bersaing dengan mereka semua. Prof, bagaimana Prof melihat situasi ini pula? Memanglah setelah berpuluh tahun siaran di dunia ini diwujudkan, pastinya teknologi baru makin bertambah hebat. Dan walaupun terdapat saingan-saingan, tetapi saya lihat bahawa saingan ini adalah sihat. Di mana ini akan memberi ruang dan peluang kepada RTM untuk membuktikan, menunjukkan kekuatan mereka. Sebab dengan adanya saluran-saluran seperti media sosial pada hari ini, saya percaya bahawa RTM sekarang ini pun telah berubah ke arah tersebut. Ya, jadi saingan itu sebenarnya seperti apa yang saya sebut tadi adalah sihat dan baik. Dan kalau kita tolak ke tepi saingan tersebut, maka kita akan ketinggalan. Dan saya tidak lihat RTM lakukan begitu. Mereka cuba bersaing dan terdapat ramai penonton-penontonnya yang setia dengan RTM. Dan RTM memang sentiasa saja berusaha untuk memberikan yang terbaik dan sentiasa melaksanakan transformasi sejajar dengan keadaan ataupun teknologi yang ada sekarang. Dan satu lagi Profesor, persepsi orang ramai merupakan satu lagi yang sukar untuk ditangani, di mana RTM kata orang ramai masih lagi di luar. Ada yang mengatakan ditakuk lama. RTM hanya siar berita kerajaan dan banyak lagi persepsi sebegini. Bagaimana dapat ditangani perkara ini? Dari segi aspek persepsi ini sememangnya tidak dapat kita ketepikan ataupun dinafikan. Bahawa kita tahu bahawa RTM ini adalah saluran siaran kerajaan. Pastinya apa saja berita yang disampaikan, kandungannya itu semestinya ke arah sehaluan dengan kerajaan.
Itu adalah hakikatnya yang sebenarnya. Tetapi saya percaya bahawa ramai daripada rakyat jelata yang matang yang dapat menilai sendiri bahawa apa yang disampaikan oleh RTM pada hari ini tepat dan benar sama sekali, dan yang disampaikan itu sampai kepada masyarakat umum. Jadi kalau katakan persepsi tersebut memang kita tidak dapat nak dinafikan, sebab ramai yang mungkin dikatakan anti dan sebagainya, tetapi itu adalah mereka. Tetapi insya-Allah satu hari mereka akan sedar bahawa peranan RTM itu sebenarnya untuk mereka sendiri. Baik, itu dia. RTM kini sebenarnya dalam fasa untuk menjadi sebuah saluran berita utama negara. Dan Prof, bagaimana Prof melihat impaknya kepada dunia penyiaran? Dunia penyiaran pada hari ini, saya melihat bahawa dengan perkembangan teknologi pada hari ini, RTM bersama-sama menyediakan ataupun menyediakan teknologi atau bersama dengan teknologi yang sedia ada, dan impaknya juga adalah amat besar ya di dalam dunia penyiaran. Kalau tidak, masakan RTM masih wujud lagi pada sehingga ke hari ini. Masih relevan. Masih relevan. Masih relevan. Sebab saya juga mengikut perkembangan RTM dari segi pengisiannya, dari segi kandungan programnya juga adalah semasa. Hanya perlu ingin saya berkongsi sedikit bahawa kemungkinan kita juga kena sedari bahawa penonton pada hari ini mungkin adalah berbeza daripada penonton yang terdahulu. Generasi X dan Y contohnya. Jadi kita kena tahu bahawa bagaimana mereka mendengar ataupun mendapatkan berita. Jadi apa benda yang mereka minati. Jadi di sini adalah peranan RTM itu sendiri untuk menyelidik dan juga meneliti supaya sentiasa relevan. Tapi saya sudah lihat bahawa usaha itu memang sedang dijalankan dengan agresif. Baik, Prof, selaku Dekan Fakulti Komunikasi dan Pengajian Media Universiti Teknologi MARA UiTM, mungkin Prof boleh bagi sedikit, ada cadangan, tapi ada cadangan yang lain untuk kami di sini di RTM memperbaiki mutu program atau siaran. Saya melihat begini, jikalau kita ingin bersaing dengan syarikat-syarikat siaran swasta contohnya, apa yang patut kita lakukan, apa yang sebenarnya penonton inginkan. Penonton inginkan berita yang sebenar, realiti yang sebenar, ketepatan yang sebenar. Contohnya, mungkin sekali-sekala, mungkin isi kandungan itu mungkin berkaitan seperti investigative reporting contohnya, di mana menyiasat keadaan-keadaan situasi tertentu di mana yang boleh membantu rakyat. Contohnya dengan sampah sarap yang bertepiaran, contohnya berluasa, contohnya jalan yang tidak betul. Dan ini sebenarnya akan memberi keyakinan kepada rakyat bahawa pihak RTM bukan saja menceritakan benda-benda yang perkara topik-topik yang baik sahaja, tetapi mereka kelihatan memang sebenarnya jujur dan ikhlas untuk bersama rakyat. Dari segi aspek itulah saya percaya bahawa insya-Allah penonton akan lebih ramai lagi bersama untuk menonton siaran daripada RTM ini. Dan Prof, itu dia cadangan daripada Prof untuk memperbaiki mutu program atau siaran di RTM ini. Sepanjang menonton RTM, Prof juga membesar bersama dengan RTM dan kini pun telah berusia 54 tahun. Mungkin ada program yang diminati ataupun membaca berita yang diminati, Prof? Saya sebenarnya berita RTM ini adalah pilihan saya nombor satu. Walaupun kalau katakan saya menonton program yang lain, katakan bila sampai waktu beritanya, channel inilah yang akan saya putarkan. Dan antara ikon-ikon, contohnya kalau bukan setakat baca berita saja, tetapi pengulas bola sepak contohnya, seperti arwah sebelah Hawang contohnya, memang sentiasa terngiang cara beliau memberikan ulasan bola contohnya. Datuk Rahim Razali contohnya, memang itu adalah ikon yang sememangnya tidak
memang seiring dan bersama dengan imej untuk generasi saya lah. Tapi sekarang ini semua generasi muda sekarang ini tidak dapat saya nak ikuti sebab mungkin ramai. Baik, Prof. Ucapan untuk RTM. Silakan, Prof. Di sini saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan ulang tahun ke-70 tahun RTM, dan semoga RTM akan berada lagi melebihi 70 tahun akan datang lagi. Mungkin malah lebih lagi atau selama-lamanya. Saya percaya bahawa RTM akan menjadi saluran pilihan yang pertama, insya-Allah, dengan usaha-usaha yang telah dilakukan seperti apa yang ada pada hari ini. Itu dia ucapan daripada Prof. Terima kasih kepada RTM sempena hari jadinya yang ke-70. Baik, Prof. Profesor Dr. Azizul Halim Yahya merupakan Dekan Fakulti Komunikasi dan Pengajar Media Universiti Teknologi MARA UiTM Shah Alam. Kepada Prof, terima kasih sekali lagi terima kasih atas kesudian untuk memberi sedikit terima kasih kerana menjemput saya. Beberapa maklumat yang penting kepada kami di sini.